apakah beza dia? Apakah beza dia di antara obat juga farmasikal yang diberikan sijil halal, logo halal dengan obat yang dikatakan halal tapi tak ada sijil halal? Ya, mungkin juga Tuan Haji boleh jelaskan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Alright, jadi bagi menjawab persoalan ini, kita kena orang kata apa-apa pun kalau boleh kita tidak mau ada sedikit pun was-was dalam perkara ni. Maknanya kalau kita nak apa pun kita tak boleh was-was. Jadi bermaksudnya kalau kita kata sesuatu tu halal, kita nak kena pastikan perkara tu halal lah dan kita tak boleh was-was. Itu sebab perbicaraan tentang halal ni adalah satu skop yang sangat luas bukan kecil Jadi kalau kata umpamanya, katalah kita nak kata macam mana kita nak tahu ciri-ciri obat yang halal mudah saja sebenarnya. Perkara itu bukanlah sukar sangat dalam konteks negara Malaysia Sebab di negara Malaysia kita mempunyai orang kata proses pendaftaran produk farmasikal halal ni memang begitu cantik sekali Maknanya kita ada kaedah yang begitu cantik dan sebagai yang kita sedia maklum, semua produk maknanya produk farmasikal mesti didaftarkan di Malaysia. Mesti didaftarkan dulu di Malaysia Wajib Wajib. Kalau tidak tak boleh berada di pasaran Jadi apabila benda tu didaftarkan, maka memenuhi beberapa ciri lah, iaitu ciri kualiti. Maknanya dia kualiti, maknanya kalau kita tengok kilang tu sebagai contoh mesti dia menepati GMP lah untuk memastikan kualiti mana itu satu perkara yang kita kena faham. Keduanya dari segi keselamatan. Mana ubat ni selamat. Maknanya apabila kita bagi kepada orang kata kepada masyarakat, ia selamat digunakan. Mengikut apa yang didaftarkan lah. Ikut dos dan sebagainya Dan yang ketiga adalah berkesan. Khususnya ubat, dia mesti berkesan. Kalau tidak berkesan, kita tidak akan daftar, maka mestilah melalui ujian klinikal dan sebagainya. Dan kita kena tambah satu lagi. Kalau untuk halal, kita kena tambah satu lagi. So maknanya, pada pandangan saya, kalau yang berkualiti itu halal, yang selamat itu halal, yang berkesan itu halal, dan kita tambah lagi satu, dari segi kebersihan ataupun kalau nak kata, kalau kata dalam kita kata hygienik lah So jadi perkara ni penting, walaupun mungkin kalau kita tengok orang kata produk tu dari segi kandungannya tidak ada barang-barang haram ke najis ke, tetapi kita nakkan benda tu bersih juga, mana dia kena toyib juga kan. So jadi perkara tu sesuatu yang kita kena ingatlah. Maknanya kalau kita tengok aspek halal tu, dia ada halalan dan toyiban. Jadi itu satu perkara yang kita semua faham Lepas tu kalau kata kita tengok dari segi kandungan ubat. Kandungan ubat ni ada dia punya apa yang kita panggil sebagai bahan aktif lah. Bahan aktif bagi satu ubat tu dia kena ada bahan aktif dan juga bahan eksipien lah. Jadi semuanya mesti halal. Semuanya mesti halal. Jadi itu yang kita nak seperti mana Ustaz Fawaz kata tadi, kita ni sebenarnya ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab. Jadi kalau kata macam Ustaz Amri kata tanya saya tadi kan, masa saya di UM dulu, di Pusat Perubatan Muslim Malaya, memang saya mula pada tahun 1998 dulu, kan nak menjawab persoalan itulah pasal pesakit tanya saya, doktor tanya saya, nurse tanya saya, pengurusan tanya saya. Obat-obat ni semua halal tidak, apa saya nak jawab. Jadi itu yang kita kena tahqiq perkara ni, dan bukan perkara yang boleh bawa main-main. Sebab apabila pesakit tanya pada kita kena jawab tanpa was-was. Kita tak boleh kata kita tak tahu dan sebagainya Itu satu perkara yang pentinglah. Jadi macam ada satu soalan yang dia PM direct saya daripada Ustazah Rosmah daripada Hospital Sibu
Dia bertanyakan tentang ada yang penjaga kedai farmasi ni. Jadi bila pelanggan pergi tanya kedai farmasi di hospital ni kan, bila Haji dah sebut yang pengalaman Haji yang berada di hospital UM dulu, kalau kata penjaga farmasi ini orang tanya, memang ada produk yang ada halal, ada produk yang tidak ada logo halal. Maka bila dia beli yang tidak ada logo halal, maka dia pun jawab, orang tu tanya adakah produk ni halal, dia akan jawab produk ni tidak ada logo halal. Okey. Adakah jawapannya itu betul ke salah ke Haji? Kalau dia jawab macam tu, dia tidak mengatakan haram. Dia kata produk ni tidak ada logo halal. Okey. Bagaimana pengalaman Haji? So kalau macam ni kita kena jelas lah. Itu sebab kita sebagai ahli farmasi, jadi kita kena mainkan peranan kita. Kita tak boleh was-was tau. Maksudnya bahawa kita kena buat homework kita. Mana apa jua yang ada di dalam farmasi kita. Ustaz Amri, saya tak suka perkataan kedai farmasi tu. Panggil farmasi je senang. Farmasi, okay. Pasal kita ni bukan setakat jual-jual kita ni sebenarnya memberikan perkhidmatan profesional So di mana kita kena pastikan makna setiap produk yang ada dalam premis farmasi kita pun dalam farmasi kita kena tentukan status dia. Jadi itu saya kata tadi, kita tak boleh teragak-agak ya atau tidak. Jadi apabila adalah proses dia kita nak menentukan. Memang ada proses kita nak menentukan. So walaupun dia tak ada logo halal, tetapi kalau kata kita melalui menentukan dengan SOP yang saya cakapkan tadi itu, pasti kita tahulah, kita boleh dapatlah. Contoh sebagai contoh kalau umpamanya kalau kata kita tengok satu produk tu kan, apa-apa produk pun kan kita kena tengok daripada dua sumber lah. Satu dari segi dia punya pamphlet dia. Okey. Satu lagi dari segi kotak dia. Dari segi kotak dia. So kalau ikut proses pendaftaran yang dibuat oleh MPRA, kalau ada bahan-bahan haiwan mesti dinyatakan. Apa haiwan tu? Wajib wajib. Mesti. Itu satu benda yang dia buat. Itu sebab proses pendaftaran kita begitu. Jadi kalau kata ada bahan haiwan, jadi kita kena tahulah apa haiwan itu. Jadi maknanya kita dah dapat maklumat Keduanya dari segi dari segi leaflet tu. Kalau kita buka kotak asal obat, dia akan ada leaflet tu. Jadi kat leaflet tu kita baca. Dari situ nanti melalui yang saya sebut SOP tadi, kita dah boleh tahulah. Maknanya kita boleh tahu sama ada benda tu halal tidak, walaupun dia tidak mempunyai orang kata sijil halal lah. Dan kalau kita tengok lagi satu selain daripada ubat halal mesti bebas daripada bahan haram dan juga najis, dan kita kena ingat dia pun tak boleh beracun tau. Dia tak boleh beracun, apa benda pun dia tak boleh beracun. Maknanya kita kena pastikan bahawa ini sesuatu yang kita kena ambil kira dari segi status tu. So ini semua perkara yang kita boleh lakukan. Baik. So ini satu lagi. Berbalik kepada yang halal pula, yang sijil halal, maka pastinya dia mesti melalui proses mengikut standard MS 2424 2019 tu. Di mana kalau lulus proses itu, Ustaz Amri pun dulu memang pakar kan. So jadi dengan sendirinya akhirnya kita pun sedia maklum, akhirnya dia akan dapat sijil halal dan dia akan dapat boleh gunakan logo halal. So itulah bagi menjawab soalan yang dia berikan tadi itu. Yalah, itulah kalau kita lihat maknanya perbezaan ubat yang ada sijil halal dengan ubat yang mungkin halal, mungkin tidak, tapi tidak diletakkan logo halal. Jadi kalau kita lihat yang dah ada logo halal telah memenuhi standard MS 2464 tentang farmastika halal.